Fokus minggu ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan semua pihak termasuk kerajaan negeri yang terlibat dalam pembinaan laluan rel Pantai Timur ECRL perlu berganding bahu bagi memastikan projek berkenaan disiapkan mengikut jadual. Anwar berkata Malaysia amat komited dan menghargai kerjasama strategik dengan China terutama pelaburan dan sokongan kemahiran pembangunan infrastruktur oleh syarikat-syarikat dari Republik itu. Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata komitmen itu dinyatakan semasa pertemuan bersama Duta Besar China ke Malaysia, Guang Yujing serta delegasi dari China Communication Construction Company CCCC diketuai pengurusinya Wang Tongzhou. Selain itu, Anwar berkata beliau turut bertukar pandangan mengenai ekosistem pembangunan projek-projek mega, terutamanya berkaitan infrastruktur, pengangkutan dalam dan antara bandar. Anwar berkata kunjungan delegasi berkenaan adalah susulan pertemuannya dengan Wang di Nanning, China pada September lepas. Baiklah, seterusnya Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi peringatan kepada semua anggota Kabinet termasuk yang baru dilantik bahawa tidak ada tempoh untuk berbulan madu. Sebaliknya mereka perlu terus menjalankan tugas menyelesaikan masalah rakyat. Beliau berkata anggota Kabinet dan kerajaan juga dituntut untuk menoktakan kemiskinan tegar, menguasai bidang-bidang penting, memacu pertumbuhan ekonomi dan menjamin kemakmuran negara. Sebelum ini, Anwar mengumumkan rombakan Kabinet yang menyaksikan pelantikan 5 muka baharu bagi jawatan menteri dan timbalan menteri. Rombakan Kabinet dan penyusunan semula kementerian melibatkan Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim yang kini dipecahkan kepada Kementerian Peralihan Tenaga dan Daya Guna Awam serta Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Kementerian Komunikasi dan Digital pula diasingkan masing-masing kepada Kementerian Digital dan Kementerian Komunikasi. Rombakan itu menyaksikan jumlah ahli jemaah menteri meningkat daripada 28 kepada 31, manakala timbalan menteri bertambah daripada 27 kepada 29. Sekaligus jumlah keseluruhan anggota pentadbiran kerajaan perpaduan kini adalah 60 orang. Baik, bekas Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah dilantik sebagai pengerusi baharu Institut Jantung Negara IJN berkuat kuasa 1 Disember lalu. IJN dalam satu kenyataan memaklumkan pelantikan Dr. Noor Hisham adalah episod menarik kepada IJN berikutan pengalaman luas beliau dalam sektor penjagaan kesihatan, terutama peranan menerajui kepimpinan tertinggi sepanjang kariernya. Malah, IJN percaya pengalaman luas yang dimiliki oleh Dr. Noor Hisham dalam sektor penjagaan kesihatan akan menjadi aset bagi kejayaan berterusan IJN ditambah dengan kemahiran beliau dalam tadbir urus dan pengurusan serta komitmen terhadap penjagaan pesakit. Dr. Noor Hisham menggantikan Datuk Dr. Abdul Rozali Watut yang telah menjadi pengurusi IJN sejak 29 November 2019 dan sebagai lembaga pengarah sejak 6 Februari 2006. Menurut nyataan itu lagi, IJN akan kekal fokus dalam meningkatkan kebajikan pesakitnya dan menerima baik inovasi terutama di tengah-tengah lanskap penjagaan kesihatan yang sentiasa berkembang. Baik, Jabatan Komunikasi Komuniti JKOM yang sebelum ini di bawah Jabatan Perdana Menteri kini diselia Kementerian Komunikasi. Menteri Komunikasi Fahmi Fazil berkata keputusan itu diputuskan dalam mesyuarat jemaah menteri yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim susulan rombakan Kabinet dan perubahan fungsi beberapa kementerian. Selain JKOM, katanya Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak IPPTAR, Jabatan Penerangan Jabatan Penyiaran Perbadanan Kemajuan Filem Nasional FINAS, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC dan My Creative Venture serta Pertubuhan Berita Nasional Malaysia bernama dikekalkan di bawah Kementerian Komunikasi. Pada 27 November lalu, kerajaan tidak berhasrat melakukan perubahan kepada Jabatan Komunikasi Komuniti JKOM yang kini berada di bawah Jabatan Perdana Menteri JPM. Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital Teo Ni Ching berkata JKOM tidak akan dipindahkan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital KKD kerana ia baru saja berpindah ke JPM pada 2021. Baik, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM akan mengeluarkan arahan pelaksanaan dos penggalak ketiga vaksin COVID-19. Ia susulan peningkatan kes baharu yang dilaporkan sejak akhir-akhir ini di seluruh negara.
Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata pelaksanaan itu akan melibatkan golongan rentan iaitu pesakit kronik dan warga emas yang lebih berisiko untuk dijangkiti. Menurut beliau, bekalan vaksin sedia ada mencukupi bagi menampung keperluan rakyat dalam usaha kerajaan untuk mengekang penularan COVID-19. Terdahulu, KKM pada Rabu memaklumkan bilangan jangkitan COVID-19 pada Minggu Epidemiologi ke-49 MI 49 2023 meningkat 2 kali ganda berbanding sebelumnya. Baik, sekian fokus minggu ini. Untuk maklumat lanjut, layari portal rasmi Suara.tv dan media sosial Facebook, Instagram, TikTok Suara TV. Saya Jana Jalidar. Assalamualaikum dan salam.